Selamat sejahtera. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global bermaksud kenaikan suhu secara serentak di atmosfera bumi, laut dan daratan. Perkara ini terjadi akibat daripada kewujudan rumah hijau pada awal tahun 20-an. Manakala menurut NASA pula, pemanasan global bermaksud pemanasan jangka panjang sistem iklim bumi semenjak dunia mengalami zaman pra-industri. Menurut World Health Organization (WHO), tahun 2020 merupakan tahun terpanas selepas tahun 2016. Selain daripada itu, ianya juga mencatatkan sebagai dekad yang mempunyai suhu terhangat dan menunjukkan tiada tanda penurunan suhu. World Meteorology Organization (WMO) pula menjangkakan sekurang-kurangnya terdapat 1 daripada 5 keadaan di mana purata suhu global secara sementara melebihi 1.5 Celsius pada tahun 2024 kelak. Oleh hal yang demikian, seluruh makhluk manusia diminta untuk berbakti kepada alam semula jadi supaya dapat menjaga suhu bumi kita. Antara punca pemanasan global yang pertama ialah disebabkan aktiviti manusia yang tidak terkawal. Hal ini demikian kerana perkara yang sering kita lihat yang melibatkan aktiviti manusia seperti penerokaan hutan dan pertanian pindah. Sebagai contoh, mereka membakar kawasan yang telah dijadikan kawasan pertanian untuk dijadikan sebagai baja organik dan mereka membuka pula pertanian baharu di kawasan lain untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih banyak. Namun begitu, secara tidak langsung, pembakaran tersebut telah menyebabkan habat perangkap di udara dan akhirnya menyebabkan suhu semakin panas. Selain itu, punca pemanasan global yang kedua ialah kegiatan perindustrian yang pesat membangun dan menghasilkan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida. Para saintis di Amerika Syarikat telah membuat ramalan bahawa peningkatan suhu bumi akan berlaku sebanyak 45 darjah Celsius menjelang tahun 2030. Manakala bagi punca ketiga ialah pembakaran terbuka. Banyak pembakaran terbuka yang telah dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Kesan daripada kegiatan tersebut telah menyebabkan gas karbon dioksida terhasil serta bebas di udara dan seterusnya memerangkap haba. Seterusnya adalah kesan pemanasan global terhadap manusia. Kesan yang pertama adalah kemarau. Keadaan kemarau atau degradasi tanah biasanya disebabkan oleh perubahan iklim. Dalam erti kata lain, ia adalah aktiviti manusia yang merupakan salah satu punca tanah kering dan kemudian rosak. Apabila tanah rosak, tanah secara automatik tidak lagi produktif atau subur untuk digunakan. Akibatnya, kawasan tanah yang masih harus digunakan untuk tujuan manusia seperti pertanian dan pengairan menjadi lebih terbatas. Kesan kedua pemanasan global terhadap manusia adalah penyebaran virus penyakit. Peningkatan haba adalah beberapa perubahan yang disebabkan oleh iklim. Perubahan mendadak dalam cuaca ini boleh menyebabkan sasaran mudah bagi virus penyebab penyakit untuk berkembang dan menyebar, terutama bagi penyakit yang disebarkan melalui serangga, nyamuk dan sebagainya. Haiwan ini akan membawa dan menghantar kuman penyakit dengan sokongan perubahan cuaca seperti hujan ke haba. Terutama banyak faktor ini berdarah panas, maka perubahan suhu alam sekitar sebenarnya menyokong perkembangan dan penyebaran penyakit. Kesan ketiga pemanasan global terhadap manusia adalah sistem pernafasan. Asma adalah gangguan pernafasan akibat pemanasan global. Secara tidak langsung, perubahan suhu di bumi boleh menjejaskan kualiti udara kerana ia meningkatkan tahap pencemaran. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, pemanasan global telah menjadikan perubahan iklim sekitar 0.85 darjah Celsius lebih panas. Ini peningkatan suhu yang terlalu tinggi menjadikan pencemaran udara menjadi masalah baru bagi orang yang menghidap asma. Singkatnya, perubahan iklim secara beransur-ansur akan memberi kesan kepada lebih banyak pengeluaran habuk, debunga dan bahan pencemar lain yang boleh menyebabkan reaksi negatif, sama ada dalam batuk, sakit dada, kerengsaan tekak, gejala gangguan pernafasan yang lain untuk menghalang fungsi normal paru-paru. Apakah kepentingan dalam mencegah pemanasan global daripada terus berlaku? Yang pertama adalah kesihatan manusia lebih terjamin. Pelbagai penyakit berbahaya telah wujud akibat pemanasan global yang makin tidak terkawal. Antaranya penyakit pernafasan, penyakit menular daripada penyebaran haiwan-haiwan yang membawa penyakit tertentu seperti malaria. Kepentingan yang kedua ialah pembekalan udara yang segar. Manusia perlukan udara yang segar untuk terus hidup dalam keadaan selesa. Udara yang segar dapat mengelak pelbagai penyakit seperti serangan jantung dan batuk. Kepentingan seterusnya ialah meningkatkan hasil pertanian yang lebih subur.
Jika kita tidak peka dan lalai dalam mengabaikan perubahan cuaca drastik ini, maka fenomena kemarau yang berpanjangan dan frekuensi hujan yang tidak menentu akan berlaku. Penting bagi manusia mencegah pemanasan global dari terus berlaku. Bumi memiliki kekuatan yang akan menyembuhkan diri sendiri. Akan tetapi, jika terus-menerus dirosakkan, maka tidak akan ada kesempatan bagi bumi untuk menyembuhkan. Seterusnya, langkah mengatasi isu pemanasan global. Yang pertama, amalan 3R, reduce, reuse, recycle. Kurangkan penggunaan kertas hasil dari pembalakan dan berpindah kepada perhati elektronik untuk tujuan surat menyurat dan perkongsian maklumat secara maya. Elakkan penggunaan plastik semasa membeli belah dan guna semula beg persendirian. Buang sampah mengikut warna yang melambangkan kategori bahan pada tong kitar semula ataupun kitar semula bahan tersebut menjadi bahan yang berguna. Kedua, menggunakan atau mengaplikasikan tenaga mesra alam seperti hidroelektrik, tenaga suria, tenaga angin, tenaga ombak dan tenaga biogeosit. Dan akhir sekali dalam langkah ini melibatkan asas pengetahuan dan usaha sama. Terapkan pendidikan alam sekitar dari usia muda. Kuatkuasakan undang-undang dan membagi melihara kesejahteraan alam sekitar dan dapatkan kerjasama antara bangsa untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menangani isu pemanasan global. Jadi ke dalam hari ni. Rasanya tak jadi beb sebab Kenapa pula? kau tengok hari ni. Aduh, panas sangat beb, nanti demam, sakit kepala. Okey, kalau macam tu awak tahu tak apa sebenarnya cabaran kita menjaga suhu bumi ini? Maksud awak sekarang ni pemanasan global kan? Ya, betul. Jadi cabarannya adalah kita suka mengawal aktiviti perindustrian manusia. Kedua adalah suka mengawal penebangan hutan yang haram. Ketiga adalah suka mengawal pembakaran hutan yang haram. Jadi kerjasama kita antara rakyat ni, kerjasama antara masyarakat ni sangatlah sikit yang menyumbang kepada pemanasan global. Jadi beb, kalau kita keluarkan takut kita makin sakit. Sekarang pun baru pukul 10. Pukul 10 pun dah macam pukul 2. Tengok. So, tak jadi macam dalam hari ni. Tak jadi lah, panas sangat. Okey, bye. Hai, itu sahaja daripada kami. Beb? Mengenai pemanasan global. So, terima kasih kepada semua rakan-rakan seperjuangan dan yang menonton video kami ini. Thank you. Terima kasih juga kepada pensyarah yang telah melihat video kami dari yang pertama sampai yang terakhir mengenai pemanasan global ini. Thank you. Bye.